Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama kami lagi pagi minggu ini dalam siri The Strata Talk Show yang dibawakan oleh The Excel Academy of Real Estate. Nama saya Ami dan saya akan menjadi host anda pada hari ini. Bagi mereka yang baru saja mengikuti episod kita pada hari ini, The Strata Talk Show merupakan ruang dan siri bagi membincangkan topik, isu dan kes berkaitan dengan pengurusan strata atau strata management di negara kita Malaysia, di mana kami akan membawakan panel-panel jemputan dan industri expert bagi membincangkan pandangan mereka, pandangan profesional mereka berkenaan topik yang dibincangkan. Jadi bersama kita pada episod ke-19 hari ini iaitu Surveyor Muhammad Rul Izhar Abdul Rahim. Beliau merupakan pengarah di Jabatan Pesuruhanjaya Bangunan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ. Dan topik yang akan beliau bincangkan pada hari ini ialah isu terhadap yuran penyelenggaraan iaitu maintenance fee dan dana penambahbaikan hartanah, sinking fund bagi penduduk strata. Jadi jika anda mempunyai sebarang pertanyaan yang ingin diajukan kepada Surveyor Rul Izhar berkaitan topik yang dibincangkan pada hari ini, anda boleh lampirkan atau tuliskan soalan anda di ruangan komen Facebook di bawah dan kami akan entertain your question pada akhir sesi soal jawab nanti. Okay? Jadi tanpa membuang masa lagi, dengan ini saya menjemput Surveyor Izhar untuk meneruskan sesi kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih diucapkan kepada Encik Amir dan juga Excel Academy di atas jemputan bagi Strata Talk Show bagi episod yang kali ini. Okey, baiklah. Seperti mana yang kita tahu, setiap JMB dan MC telah dipertanggungjawabkan untuk menubuhkan akaun penyelenggaraan, seperti mana yang digariskan dalam Akta Pengurusan Strata di bawah bagi JMB di bawah Seksyen 23 dan 24, manakala MC pula, Perbadanan Pengurusan, adalah tertakluk di bawah Seksyen 50 dan juga 51. Okey, bagi memastikan penyelenggaraan bangunan dan harta sepunya berjalan dengan lancar, setiap pemegang unit share perlu membayar yuran penyelenggaraan. Okey, yang mana terdapat dua jenis yuran penyelenggaraan lah. Yang mana yang pertama adalah charge perkhidmatan, seperti saya rasa semua ambil maklum dengan atau lebih dikenali sebagai maintenance fee. Okey, bayaran bulanan adalah untuk mengekalkan kemudahan supaya kemudahan sepunya dan juga harta sepunya di dalam kompleks seperti kolam renang, lift dan perkhidmatan keselamatan. Okey, ini juga dikenali sebagai yuran penyelenggaraan lah. Bagi dana terikat ataupun lebih dikenali sebagai sinking fund, okey, ianya dikumpul daripada pemilik strata khas untuk penggunaan di masa hadapan, Maksudnya seperti kerja-kerja mengecat fasad bangunan, kerja-kerja pembersihan atau penggantian lekapan. Okey, untuk memperoleh unit share, dia dalam skim strata ni dia ada formula standard lah yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di dalam Akta Pengurusan Strata itu sendiri. Okey, bagi isu di mana pemegang unit yang gagal untuk menjelaskan pembayaran yuran penyelenggaraan ini, okey, ada beberapa tindakan yang JMB-MC biasa akan ambil lah. Saya rasa ini seperti mana kita maklum, ada beberapa tindakan yang telah digariskan di dalam Akta Pengurusan Strata itu sendiri. Okey, yang mana senarai nama pengingkar ini, pemungkir ataupun mereka yang gagal untuk menjelaskan yuran penyelenggaraan akan dipaparkan di papan notis kenyataan setiap skim perumahan itu sendiri. Jadi antara tindakan lain yang boleh diambil, mungkin kalau kawasan itu adalah merupakan kawasan gated guarded, mereka boleh menyekat kad akses daripada menggunakan harta-harta bersama. Jadi saya tidak mahu bercakap panjang berkenaan dengan tindakan yang boleh diambil sebab kita lebih kepada isu akaun charge penyelenggaraan dan juga sinking fund. Okey, saya rasa mungkin di kalangan JMB-MC dan juga pemilik petak maklum fungsi atau charge penyelenggaraan itu, kegunaan charge penyelenggaraan itu adalah untuk apa? Common sense untuk semua, saya rasa semua yang duduk di pembangunan strata mungkin tahu yang charge penyelenggaraan digunakan antaranya untuk menyelenggara harta bersama dalam bagi memastikan ianya dalam berkeadaan baik. Okey, selain itu membayar perbelanjaan yang dilakukan dalam menyediakan perkhidmatan. Okey, contohnya
kerja-kerja pembersihan, kerja keselamatan, dan kemudian lain seperti electrical, plumbing, access card dan lain-lain lagi. Okay, and then yang juga digariskan di bawah section seperti mana yang saya nyatakan awal tadi, ianya juga digunakan untuk membayar apa-apa premium bagi insurans yang berkaitan lah, berkaitan dengan bangunan. And then membayar juga apa-apa kos belanja, kos atau perbelanjaan berhubung dengan pemolehan. Okey, ini adalah antaranya yang boleh dirangkumkan yang perkhidmatan yang dimaksudkan adalah perkhidmatan pakar runding. Mungkin kalau ada kes-kes yang berkaitan dengan bangunan mengalami keretakan atau cerun di kawasan perumahan itu mengalami masalah, jadi pihak JMBMC boleh melantik konsultan untuk mengeluarkan laporan bagi tindakan pembaikan ke atas perkara-perkara berkenaan dengan menggunakan wang caj penyelenggaraan. Dan selain itu, fee dan kos-kos lain yang berkaitan lah. Okay. Seperti mana juga saya nyatakan tadi, ini juga untuk sebagai perbelanjaan untuk membaiki sistem pendawaian elektrik dan juga tangki air utama. Okey, sebab kalau kita tengok isu-isu utama kalau saya boleh kongsi di Majlis Perbandaran Ampan Jaya sendiri. Okey, isu utama yang sering dihadapi kerana di kawasan-kawasan seperti kawasan-kawasan yang telah membangun seperti Ampan Jaya, seperti Kajang, seperti Petaling Jaya, Selayang, kebanyakan pembangunan mereka pembangunan yang berserata ini adalah pembangunan yang melibatkan perumahan kos-kos rendah. Jadi kita ambil maklum bahawa sejak dari tahun mungkin 20 ke 30 tahun yang lalu pembangunan ini telah didirikan. Jadi pada ketika itu mungkin kadar yuran penyelenggaraan adalah pada kadar yang sangat rendah. Mungkin pada waktu itu ianya telah tinggi sebab kita lihat balik kepada kekukuhan mata wang kita ada setengah skim di kawasan saya sharekan di kawasan saya di Ampan Jaya, kebanyakannya tidak pernah dinaikkan kadar-kadar yuran penyelenggaraan tidak pernah dinaikkan, masih lagi kekal dengan kadar yang lama dengan kadar 10 hingga RM15, ada juga yang masih dengan RM30. Jadi isu-isu ini akan membawa kepada masalah utama apabila berlaku perkara-perkara seperti kerosakan kepada tangki utama air yang berada di atas bangunan ataupun di bawah bangunan yang perlukan kerja-kerja pembaikan yang melibatkan kadar kos pembaikan selenggara yang terlalu tinggi. Kadang-kadang bila kita lihat tangki utama ini ada sistem pump yang perlu diselenggara. Sekiranya sistem ini tidak diselenggara sepenuhnya, sebaiknya, jadi ianya akan memberi satu kesan yang kurang baiklah yang mana masalah akan timbul pada JMB untuk menyelenggara perkara ini. Jadi kos yang terlalu tinggi dengan kadar kutipan yang rendah dan juga yuran yuran penyelenggaraan yang masih lagi tidak berubah dari 20 hingga 30 tahun yang lalu dengan keadaan semasa, dengan kos yang kita lihat semakin hari semakin meningkat. Jadi yang perkara-perkara seperti ini yang saya rasakan pemilik petak perlu sedar, harus lebih prihatin sekiranya terdapat pelan daripada JMBMC untuk menaikkan kadar caj selenggara, memandangkan kadar semasa adalah tidak dapat menampung kos-kos yang perlu dilakukan oleh JMBMC untuk membuat pembaikan ataupun menyelenggara kawasan harta bersama. Contoh macam kebanyakan masalah, saya rasa ini adalah masalah rutin di kawasan pemilikan berserata kos rendah ataupun medium kos adalah kadar bil yang terlalu tinggi, sama ada bil air ataupun bil elektrik. Jadi bila masalah yang antaranya bil elektrik atau bil air yang tertunggak sehingga datang kepada sehingga pihak berwajib seperti TNB dan juga Syabas atau syarikat air terpaksa membuat pemotongan. Jadi apabila berlaku perkara seperti ini, ianya akan mendatangkan kesusahan kepada pemilik-pemilik petak. Jadi kesedaran itu perlu datang daripada pemilik petak sendiri untuk sama-sama menyelesaikan yuran penyelenggaraan, dan pada waktu yang sama sekiranya ada usul untuk menaikkan kadar yuran penyelenggaraan, saya mohon agar tuan-tuan dan puan-puan bersetuju, tapi dengan kadar yang telah dikaji
oleh JMBMC untuk menanggung segala kos-kos yang perlu ditanggung. Mungkin kos-kos bagi pembaikan kawasan harta bersama macam tadi yang saya maksudkan, tangki air, lampu, mungkin kalau ada yang lift tu terpaksa penggantian lift. Jadi ini kalau semata-mata nak mengharapkan bantuan daripada kerajaan, sama ada kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan, mungkin untuk saluran bantuan itu untuk disalurkan mungkin sangat-sangat terhad, tidak semua dapat dibantu. Okey, jika kita bercakap berkenaan dengan account sinking fund, ini seringkali saya lihat permasalahan yang dihadapi oleh perumahan strata, yang mana account sinking fund seringkali digunakan dalam keadaan terdesak. Sebab kalau ikutkan di dalam akta itu sendiri telah menjelaskan ianya digunakan untuk perbelanjaan modal sebenar, untuk jangka masa panjang. Jadi kebanyakan daripada JMBMC, mereka akibat daripada wang di dalam akaun penyelenggaraan itu, charge penyelenggaraan itu sendiri tidak cukup untuk menampung pembayaran bil-bil, utility dan yang lain-lain yang berkaitan, mereka terpaksa menarik wang itu daripada account sinking fund. Adakah ianya dibolehkan? Sebab di dalam akta itu sendiri dia telah gariskan di bawah Seksyen 23 dan 24 bagi JMB dan Seksyen 50 dan juga 51 bagi MC telah jelas menggariskan penggunaan penggunaan dana daripada akaun sinking fund itu sendiri. Di antaranya boleh saya listkan di sini adalah untuk pengecatan atau pengecatan semula mana-mana bahagian harta bersama, pemerolehan harta apa-apa harta alih bagi kegunaan berhubung dengan harta bersama, pembaharuan atau penggantian apa-apa lekapan yang terdapat di dalam mana-mana harta bersama, menaik taraf dan mengelokkan harta bersama, dan apa-apa perbelanjaan modal lain sebagaimana yang difikirkan perlu. Jadi boleh, kalau nak guna tu boleh, tapi dengan syarat. Saya menyarankan pada pihak JMBMC untuk membawa perkara ini ke dalam EGM atau AGM. Kalau sekiranya AGM paling hampir adalah AGM lah. Kalau kata ada AGM, adakan satu EGM untuk mendapatkan kelulusan daripada pemilik petak untuk menggunakan wang di dalam account sinking fund bagi menampung keperluan bagi pembayaran, mungkin pembayaran utility yang telah lama tertunggak, pembaikan kos-kos pembaikan bagi harta bersama yang lain yang tidak digariskan di dalam seksyen yang saya nyatakan tadilah. Jadi ingin juga saya berkongsi di sini beberapa perkara berkenaan dengan pembukaan akaun. Mungkin sesetengah JMBMC ini mereka telah ada akaun sendirilah, akaun di atas nama badan pengurusan. Tetapi saya dapati ada beberapa isu yang boleh saya kaitkan di sini, yang mana akaun yang ditubuhkan bukan di bawah nama badan pengurusan. Jadi kalau ikutkan, ini adalah satu perkara yang saya boleh nyatakan ianya salah lah, tidak boleh. Sebab dalam akta sendiri dah dinyatakan keperluan untuk kewajipan badan pengurusan bersama untuk menubuhkan akaun penyelenggaraan, kewajipan pemaju untuk menubuhkan akaun penyelenggaraan, kewajipan badan pengurusan untuk menubuhkan akaun penyelenggaraan. Jadi sekiranya akaun penyelenggaraan ditubuhkan atas nama individu atau atas nama syarikat yang menguruskan kawasan berkenaan, ianya adalah satu tindakan yang pada saya adalah tidak wajar, sebab pemilik petak membayar yuran charge penyelenggaraan itu dan wang berkenaan dimasukkan ke dalam akaun yang bukan di bawah nama badan pengurusan. Jadi pemilik petak perlu arif dan perlu tahu apa hak mereka, dan sekiranya perkara ini berlaku, mereka perlu membuat aduan kepada COB bagi tindakan selanjutnya untuk COB menjalankan siasatan dan seterusnya mengambil satu tindakan lah untuk menasihatkan badan pengurusan bersama badan pengurusan untuk mengambil untuk mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh akta. Okey, selain itu juga mungkin ada juga di kalangan-kalangan badan pengurusan yang akan menubuhkan
akaun selain daripada akaun penyelenggaraan dan juga akaun sinking fund. Adakah ini dibenarkan? Okey, kalau mengikut dalam apa yang telah digariskan di dalam akta yang mana hanya ada 2 akaun sahaja yang dibenarkan untuk diselenggara ataupun dibuka oleh badan pengurusan, iaitu macam saya cakap tadi, akaun charge penyelenggaraan dan akaun kumpulan wang penjelas atau sinking fund. Jadi katakanlah 1 JMB nak buat kerja-kerja pengecatan, dia tak cukup, dana yang ada dalam akaun kumpulan wang penjelas masih tak cukup untuk cover kos bagi pengecatan semula bangunan. So mereka ada kos tambahan yang perlu mereka tanggung. Jadi mereka buat keputusan dalam AGM untuk membuat satu kutipan tambahan sebagai kos untuk pengecatan semula ini. Adakah ini dibenarkan? Ya, kutipan tambahan memang dibenarkan, tetapi kutipan tambahan ini perlu dimasukkan dalam charge penyelenggaraan. Maksudnya ianya tidak boleh diasingkan kepada satu akaun yang lain. Maksudnya tidak boleh JMB atau MC tidak boleh wujudkan satu akaun khas, untuk mengutip dana bagi menanggung kos yang tidak cukup tadi itulah. Jadi ada juga saya sharekan di sini, ada kes yang berlaku di bawah Majlis Pembandaran Putrajaya. Okay, ada satu kawasan MC yang mana mereka telah membuat kutipan charge tambahan ini, tetapi mereka menggunakan kadar lamsam. Maksudnya setiap petak semua sama. Mereka kutip 1,500 bagi semua petak. Jadi apabila kita teliti balik, ini kutipan ini seharusnya berasaskan kepada share unit. Sepatutnya MC buat kiraan berkenaan berdasarkan share unit masing-masing lah. Jadi kalau nak kira lah, katakan tuan mempunyai petak share unit yang lebih kecil daripada share unit yang lain jiran, adakah wajar dibayar sama rata? Macam kita bayar charge penyelenggaraan, share unit yang lebih besar of course lagi mahal daripada share unit yang lebih kecil. Jadi ianya perlu dikira berasaskan kepada share unit seperti mana yang telah diperuntukkan dalam akta. Jadi saya mohon kalau kepada badan pengurusan agar merujuk atau mendapatkan nasihat dan pandangan daripada COB sebelum mengambil satu tindakan yang boleh dipertikaikan. Jadi bila tak ada aduan, kita sendiri pun tak tahu. Kita di COB sendiri pun tidak tahu. Jadi sebelum membuat sesuatu tindakan yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan selaku AJK di dalam badan pengurusan tidak pasti atau rasakan perlukan penjelasan lanjut, dapat datang kepada COB, insya-Allah kita akan bagi pandangan. Jadi kalau nak kaitkan dengan isu-isu lain, mungkin isu yang paling ketara lah, saya rasa ini adalah isu masalah negara di perumahan berserata, di skim-skim berserata, yang mana akaun teraudit yang tidak dapat dijalankan. Jadi kalau ikutkan dalam akta itu sendiri, salah satu kewajipan Badan Pengurusan Bersama atau MC, Badan Pengurusan adalah menyediakan akaun teraudit setiap tahun. Yang mana akaun teraudit ini perlu difailkan kepada Pesuruhjaya Bangunan. Jadi mungkin saya melihat kepada perkara-perkara kekurangan dana untuk melantik juru audit menyediakan laporan juru audit, mungkin itu merupakan salah satu kekangan kepada JMB yang atau MC yang bagi kos rendah ataupun bagi MC JMB yang di bawah skim yang kecil. Yang kita boleh cakap kalau skim lama ni is within the block title. Dia satu blok saja. Mungkin satu blok itu cuma ada 40 ke 50 unit atau tidak melebihi 100 unit. Jadi dengan kadar charge penyelenggaraan yang minima mungkin dalam 10 ke 15 ringgit. Jadi mereka tidak mampu untuk melantik juru audit untuk membuat audit account mereka. Ataupun mungkin juga mereka tidak mempunyai penyimpanan file yang tersusun atau sistematik. Yang mana mungkin mereka menerima bayaran itu secara manual tetapi tidak mengeluarkan resit, atau mengeluarkan resit tetapi tidak disimpan secara baik ataupun secara tersusun. Jadi
bila berlaku, bila kata akaun tersebut diaudit, ya, terdapat kehilangan atau dokumen-dokumen yang berkaitan yang tidak dapat dibekalkan kepada juru audit, akan berlaku satu question mark di situ yang mana akan nanti berlaku sebenarnya wang itu dibelanjakan untuk pembaikan mungkin harta bersama, ya, yang mungkin dibayar secara lisan, ya. Tidak ada satu hitam putih, ya, untuk membuktikan bahawa perbelanjaan tersebut dilakukan secara betul dan tepat. Jadi bila perkara ini berlaku, nanti akan berlaku satu question mark dalam laporan juru audit, terdapat kehilangan wang. Bila berlaku kehilangan wang itu, of course lah, pemilik petak yang membuat bayaran charge peringat akan mempertikaikan ke mana wang ini pergi, ke mana wang ini pergi. Jadi untuk membantu, ya, JMB-MC, saya rasakan perlu ada satu sistem pemfailan atau sistem penyimpanan rekod yang bagus lah, supaya perkara ini tidak dipertikaikan. Ya, sebab bila berlakunya kehilangan wang ini, of course lah mereka akan pergi kepada COB untuk tindakan. Tetapi terus terang saya cakap, kita boleh lakukan siasatan dan kita tengok macam mana, apakah sebenarnya yang berlaku. Dan sekiranya pihak JMB-MC boleh bekalkan maklumat atau dokumen, tak ada masalah pada saya. Jadi kalau nak katakan ambil tindakan tu, kita tak boleh simply ambil tindakan terus. Memang kita ada terima, ya, aduan yang mengatakan kehilangan duit dengan kadar sekian. Tetapi tak ada bukti, sekadar orang cakap sekadar lisan saja, ya. Yang bila kita nak buat aduan, kita harus macam kita pergi polis, ya, kita nak dakwa orang pun, kita nak masuk mahkamah pun, kita perlu ada bukti. Jadi kita kena sediakan bukti sewajarnya. Sebab bila sampai di peringkat COB perlukan bukti-bukti berkenaan lah untuk jalankan siasatan. Kalau tak ada bukti, macam mana kita nak jalankan siasatan? Sedangkan mereka boleh sediakan, kita boleh dapat, kita boleh panggil lah JMB-MC untuk mengetahui apa yang berlaku di sebaliknya. Jadi saya juga ingin sekali lagi menyarankan, ya, semua pemilik petak faham dengan tanggungjawab mereka, ya. Tanggungjawab tu seperti mana yang dalam akta lah, ya. Salah satu dia, kalau kita ni selaku rakyat Malaysia, kita selaku pembayar cukai, kita faham tanggungjawab kita untuk membayar cukai. Tapi kalau kita duduk di perumahan berserata, kita kena faham apa tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita adalah untuk membayar caj penyelenggaraan. Apa jadinya kalau kita tak bayar caj penyelenggaraan? Okey, faktor-faktor lain, ya, saya kadang-kadang merasakan tidak adil sekiranya diletakkan beban salah itu kepada JMB-MC, ya. AJK, mereka bertindak sebagai AJK adalah secara sukarela sekiranya mereka tidak memohon sebarang kelulusan allowance daripada COB lah, ya. Jadi mereka juga adalah pemilik petak, ya. Mereka juga adalah sebagai pembayar kepada caj yuran penyelenggaraan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan selaku pemilik petak merasakan bahawa pengurusan tidak bagus, saya tak setuju dengan pengurusan, sebab tu saya tak nak bayar caj penyelenggaraan. Okey, kalau tuan-tuan tak bayar, adakah tuan-tuan rasa tuan-tuan adil dengan mereka yang bayar, ya? Pada kadar yang tidak mampu untuk diselenggara oleh JMB, bagaimana mereka nak memastikan kawasan harta bersama itu berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sentiasa dijaga dengan elok, dan terutama sekali di kawasan-kawasan perumahan kos rendah dan juga ataupun kos sederhana yang mempunyai perkhidmatan lift, ya. Ini adalah masalah utama yang saya lihat, ya, kalau di sinilah, ya. Bila lift itu tidak diselenggarai, saya tahu kos pembaikan lift dan kos selenggara lift adalah merupakan salah satu penyumbang utama kadar penggunaan kos yang paling tinggi lah dalam berbanding dengan servis-servis provider yang lain, ya. Jadi bila berlaku, katakan dalam satu blok itu ada 2 lift sahaja, satu lift dah breakdown. Once you dah bergantung kepada satu lift sahaja. Bila you dah bergantung kepada satu lift itu dia ada kapasiti untuk tanggung berapa ramai sahaja. Kalau sumbat semua dalam tu, katakan 2 lift rosak, tetapi kadar keuangan yang ada di dalam akaun JMB atau MC
kurang daripada 40%. Adakah mereka mampu untuk membaiki? Untuk membuat pembaikan? Sebab bila nak buat pembaikan, nak cari barang, nak ganti barang, itu bukanlah satu kos yang memakan 100, 200, 1000, 2000. Ya, ia memakan beribu-ribu. Ada juga yang sampai berpuluh ribu. Jadi bila ianya ini berlaku, jadi masyarakat yang tinggal itu di perumahan berserata haruslah mempunyai kesedaran sivik yang tinggi, ya, tanggungjawab yang baiklah. Ya, macam kita gunakan jalan raya, kita bayar cukai jalan, ya. Kalau kita tak bayar cukai jalan, kita kena saman. Sama juga kalau tuan-tuan tak bayar charge penyelenggaraan, harta yang ada di dalam petak tuan-tuan dah boleh disita, ya, boleh disita, tuan-tuan boleh didakwa di tribunal, boleh dibawa ke peringkat mahkamah, even boleh di penjara, ya, even dah ada tindakan pun yang dibuat untuk dakwa mereka yang gagal atau culas membuat membayar charge penyelenggaraan lah. Even sitaan itu pernah, ya, kita pun pernah buat bersama dengan JMB, dengan MC dan juga JMB lah, ya, suatu ketika dulu. Dan selalunya bila peringkat sitaan itu berlaku, pada waktu itu baru nak bayar. Jadi kalau boleh jangan kumpulkan satu jumlah yang besar baru bila ianya menjadi tunggakan, jadi kita akan pening kepala, kita nak fikir untuk bayar. Sebab apa-apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan boleh berunding dengan JMB-MC untuk membuat bayaran secara staggered. Ya, mungkin saya ada hutang, katakan tuan-tuan dan puan-puan ada hutang 10,000, saya nak bayar mungkin setiap bulan 200. Ya, jadi jangan tuan-tuan dan puan-puan jangan hanya membayar tunggakan saja, tetapi charge penyelenggaraan yang semasa itu tidak dibayar. Sekiranya charge semasa tidak dibayar, ianya sama juga. Tuan-tuan dan puan-puan akan, maksudnya yang charge semasa itu akan jadi bayaran tertunggak juga. Nanti lama-lama akaun tuan-tuan puan-puan akan jadi satu jumlah yang besar lah. Jadi pada saya tanggungjawab yang paling penting, ya. Bila kita nak pastikan rumah kita sentiasa cantik, sentiasa bersih, sentiasa diselenggara dengan baik, kita sendiri kena sedar, ya, untuk membuat bayaran kepada charge penyelenggaraan. Sentiasa pastikan yang kita memberi kerjasama yang baik kepada JMB-MC. Jangan kita letakkan mereka sebagai alung, ya. Mereka boleh bertindak sebagai alung sebab mereka boleh memaksa untuk membuat untuk pemilik petak membuat bayaran dengan tindakan-tindakan yang dibenarkan oleh akta macam tadilah, ya. Boleh menyekat tuan-tuan dan puan-puan daripada menggunakan harta bersama, tetapi tidak boleh menyekat tuan-tuan dan puan-puan untuk masuk ke unit tuan-tuan dan puan-puan. Cuma tuan-tuan dan puan-puan akan merasa ketidakselesaan lah, ya, kerana akan masuk ke tempat tuan sendiri, tapi sebagai seorang pelawat, sebab kena register. Sebelum ni tuan boleh touch card, boleh masuk tanpa ada halangan. Tapi bila ada kadar hutang atau dilistkan sebagai defaulter, perkara yang dibenarkan oleh akta itu sendiri adalah menyekatkan akses. Jadi tidak boleh Jadi daripada saya rasa kalau akaun itu berada pada paras 50% dan ke atas, saya rasa JMB-MC tidak akan ada masalah untuk menyelenggara kawasan skim perumahan berserata bagi memastikan ianya berada di dalam keadaan yang baik. Sebab kalau kurang daripada, mungkin itu based on unit jugalah, ya, berapa unit yang ada. Kalau kurang daripada 40%, sekiranya melibatkan lift, melibatkan kolam renang, melibatkan fire alarm system, melibatkan security dan yang lain-lain, saya rasa kalau bawah pada 40% mungkin boleh cover satu service provider saja, ya. Jadi yang lain-lain tu terpaksa dikorbankan. Jadi kalau kita nak selesa, kalau kita nak berada dalam keadaan yang baik, kita sendiri selaku pemilik petak seharusnya mempunyai kesedaran untuk membayar setiap apa charge yang telah di charge penyelenggaraan dan juga kumpulan wang penjelas tadilah. Jadi sekali lagi saya dengan ini menyarankan semua pemilik petak untuk sama-sama memainkan peranan dalam memastikan kawasan harta bersama atau kawasan petak tuan-tuan ataupun unit
petak tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan baik dengan memastikan akaun penyelenggaraan dan juga kumpulan wang penjelas tadi berada pada paras yang baik untuk digunakan oleh JMB-MC bagi menyelenggara kawasan tuan-tuan dan puan-puan, kawasan harta bersama bagi menaikkan nilai harta tuan-tuan dan puan-puan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada niat untuk menjualnya pada masa hadapan, sebab nilai tanah bukan sahaja bergantung kepada lokasi tetapi bergantung kepada sejauh mana kawasan berkenaan diselenggara dengan baik. So sebab first impression orang bila nak tengok rumah adalah kawasan, dia akan tengok kawasan luar, kawasan luar petak, maksud dalam kawasan skim perumahan. Kalau dalam keadaan baik, orang akan terus minat nak beli. Tapi kalau tengok sampah merata, jalan berlubang, lift pun ada 3 boleh 2 jalan, jadi orang tak berminat walaupun rumah tu dibuatlah macam mana cantik pun dalam dia, tapi kalau kawasan sekitar dia sendiri tidak diselenggara dengan baik, ianya akan menjejaskan nilai hartanah itu sendiri. Jadi saya dengan ini sekali lagi sama-sama kita sebagai pemilik petak memainkan peranan yang seperti mana yang telah saya nyatakan tadi untuk memastikan kawasan kita sentiasa kemas baik dan akaun penyelenggaraan dan kumpulan wang penjelas tadi berada dalam paras yang baik dan sentiasa cukup untuk memastikan kos-kos penyelenggaraan dapat dilakukan dengan baik. Baiklah, saya serahkan semula kepada Amir. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Roizha atas perkongsian dan pandangan yang diberikan tentang topik kita pada hari ini, iaitu isu terhadap yuran penyelenggaraan, which is maintenance fee dan sinking fund bagi penduduk strata. Jadi kita ke sesi yang seterusnya, iaitu sesi soal jawab dan atau Q&A. And saya dapat lihat terdapat banyak soalan yang diajukan oleh penonton kita pada hari ini. Mungkin kita akan menjawab sebahagian soalan yang diajukan. Boleh Encik Izzah? Boleh. Okey, so mungkin kita akan ke soalan yang pertama. Okey, dan itu daripada Cik Niza, iaitu soalannya, Tuan, soalan saya, pada suatu masa sekiranya berlakunya kekurangan dalam dana maintenance fee untuk membayar perbelanjaan penyelenggaraan dan pengurusan harta, bolehkah sinking fund digunakan untuk membayar perbelanjaan penyelenggaraan dan pengurusan sebaliknya? Okey, bagi menjawab soalan ini, tadi dalam semasa saya mengupas isu ni, memang saya ada nyatakan sekiranya dana dalam kumpulan wang penjelas itu tidak dalam akaun penyelenggaraan itu tidak mencukupi bagi menanggung kerja-kerja kecemasan, ya. Maksud saya kerja-kerja kecemasan bukan kerja-kerja common biasa sahaja. Ianya boleh ditarik daripada dana di dalam kumpulan wang penjelas, tetapi perlu mendapat mandat dalam AGM atau EGM lah, ya. Dan ianya perlu diganti semula lah. Maksudnya bukan tarik, dibiarkan semula kosong. Tidak boleh. Okey, terima kasih Encik Izzah. So kita ke soalan yang seterusnya daripada Encik Alif Izzuddin. Salam Tuan, jika sesebuah bangunan telah siap pada tahun 2002, malangnya tiada JMB yang menyelenggara bangunan tersebut pada masa itu dan bangunan itu telah pun menjadi terbiak. Selepas 20 tahun baru ada JMB, akan tetapi maintenance fee dikira dari tarikh 2002. Boleh ke begitu? Okey, Waalaikumsalam. Okay, kalau tengok bangunan telah siap pada tahun 2002 tetapi tak ada JMB dan dibiarkan bangunan terbiak. Jadi maksud 2002 tu, kalau katakan Tuan dah beli rumah tu pada 2002, so petak tu memang dah jadi milik Tuan. Jadi charge penyelenggaraan tu dia akan bermula daripada tarikh Tuan belilah VP lah, daripada tarikh VP. Jadi kalau VP tu tahun 2003, 2002, so dari VP itulah charge penyelenggaraan itu dikira. Walaupun ianya terbiak. I see. Okey, terima kasih Encik Izzah. So kita ke soalan yang seterusnya. Well said Tuan Pengarah, very brief and uplifting speech from Mr. Calvin. Okey, mungkin kita soalan seterusnya. Satu soalan yang panjang. Okay. Assalamualaikum Tuan, sekiranya tunggakan bagi charge kumpulan wang penjelas dan charge penyelenggaraan bagi satu unit terlalu banyak,
kos untuk buat stamping bagi aku janji perlu dibayar oleh pihak pemungkir atau pihak pengurusan? Saya rasa ini satu soalan. Sebab pihak LHSDN maklumkan mereka akan charge berdasarkan jumlah hutang pemungkir yang pihak pengurusan tuntut. Sebagai contoh, sekiranya jumlah tunggakan sebanyak 11,000, jadi stamping cost akan jadi sebanyak RM55 bagi satu aku janji tersebut. Okey, so apa pandangan Cikgu Izzah? Okey, sebarang kos yang berkaitan, Waalaikumsalam. Okey, sebarang kos yang berkaitan boleh di-chargekan kepada pemungkir, tak ada masalah, sebab ianya merupakan satu kos kepada pengurusan untuk mengeluarkan aku janji berkenaan, jadi ianya adalah di bawah tanggungjawab pemungkir berkenaan untuk membayar. Okey, faham. Okey. Terima kasih. So kita ke soalan yang seterusnya daripada Encik Azman Ahmad. Salam Encik Izhar. Sekiranya JMB ditubuhkan pada Jun 2016, ini bermaksud pihak JMB perlu mengutip CAS selepas Jun 2016 dan pihak pemaju masih bertanggungjawab mengutip tunggakan CAS sebelum Jun 2016, betul? Jadi adakah pemaju perlu menyerahkan jumlah kutipan tunggakan CAS tersebut kepada JMB? Okey, soalan dia macam mana macam ditubuhkan pada 2016, dia masih bertanggungjawab untuk tunggakan. Okey, memang betul lah tunggakan tu memang pihak pemaju kutip. Kalau ikutkan tunggakan yang pada tahun semasa pengurusan pemaju, ianya apa juga kalau kita tengok ya, tempoh pemaju kepada JMB, apa juga yang ada dalam akaun pemaju itu perlu diserahkan kepada JMB lah. Jadi ianya dibawa sekali lah. Sebab dalam JMB tu sendiri ada pemaju. Faham. Okay, I hope Encik Izzah menjawab soalan Encik Azman Ahmad. So kita ke soalan yang seterusnya daripada Encik Calvin. Soalan beliau ialah, bolehkah AJK MC yang dikuasai pemaju membenarkan petak khasnya petak pemaju untuk kontra payment charges termasuk sinking fund? Sekiranya tidak dibenarkan, apa tindakan boleh diambil? Okey, kontra maksudnya kontra nak tukar hutang dengan petak tu saya tak. Soalan tak jelas Jadi tak jelas. Ya, mungkin Encik Calvin boleh elaborate semula soalan. Mungkin kita akan kembali ke soalan beliau nanti. Okey, soalan seterusnya daripada Mr. Chu Yong Tau. Pada pendapat tuan, adakah akta sedia ada mencukupi untuk memastikan isu tunggakan maintenance fee tidak menjadi beban kepada pihak JMB ataupun MC? Okey, kalau kata pada saya, memang kita lihat akta yang ada ni cukup dengan tindakan yang boleh diambil. Cuma ianya perlu ditambah baik, yang mana kita di peringkat Persatuan Bangunan bersama dengan Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan yang memegang akta lah, pernah ada bengkel untuk membuat pindaan kepada akta, dan ianya masih lagi berlangsung, dan insya-Allah kalau pada masa hadapan mungkin ada beberapa perkara yang akan ditambah baiklah dalam akta ni. Faham. Okey, kita ke soalan yang seterusnya daripada Encik Muhammad Zaidi Rosali. Salam Encik Izhar, bolehkah charge penyelenggaraan boleh pakai untuk kegunaan jamuan perayaan atau diberikan suatu peruntukan kepada persatuan penduduk untuk aktiviti persatuan? Okey, berbalik kepada apa yang saya nyatakan di bawah, kalau JMB di bawah section 23 dan 24 dan MC di bawah section 50 dan 51, dalam akta dia dah jelas menyatakan kegunaan sebenar akaun penyelenggaraan dan juga keperluan penjelas. Jadi dalam tu dia tak nyatakan boleh digunakan untuk jamuan perayaan ataupun diberikan peruntukan kepada persatuan penduduk, tak ada. Tetapi JMB MC boleh menerima sumbangan daripada mana-mana pihak lah, ya. Tidak boleh memberi tapi boleh menerima, tetapi tidak boleh menggunakan dana berkenaan untuk perkara-perkara seperti inilah, jamuan tidak boleh. Soalan yang kita mungkin ambil lagi dua soalan sebelum kita tutup kita punya sesi pada hari ini. Soalan seterusnya daripada Encik Farid. Salam, berkenaan tentang isu kenaikan harga barang, adakah charge bagi maintenance fee dan sinking fund akan turut bersama dikenakan kenaikan?
Okay, charge maintenance fees atau sinking fund ni dia bukan ikut aliran pada charge kenaikan barang, kenaikan harga barang. Jadi ianya bukan boleh simply hari ni saya decide untuk naik, esok boleh kuat kuasa, tak boleh. Dia kena bawa melalui usul di dalam mesyuarat agung tahunan atau mesyuarat agung luar biasa. Kalau ada kata putus daripada pemilik petak yang layak untuk setuju untuk kenaikan, jadi ianya boleh dikuat kuasa, tak ada masalah. Okey, faham. Okey, mungkin kita ke soalan yang terakhir Encik Izhar. Daripada Encik Mansur Isa. Salam Encik Izhar. Bolehkah cas penyelenggaraan dinaikkan jika penduduk tidak setuju? Okay, dia kena tengok pada keadaan macam mana. Okay, kalau katakan puan seorang dia tak setuju tapi yang lain bersetuju, ianya ikut kata majoriti. Jadi ianya boleh dinaikkan lah, dia ikut pada kadar yang ditetapkan. Macam Mullah Akal dia cakap 1/4, 2/4 bersetuju, jadi boleh buat kuasa, tak masalah. Okey, terima kasih. Cik Izzah, mungkin ini adalah rentetan daripada soalan Mr. Calvin sebelumnya. Which is, Tuan, kontra payment kerana pemaju kata telah menggunakan bayaran untuk penyelenggaraan petak dan MC masih hutang kepada pemaju. Oleh itu, pemaju tidak perlu bayar charges dan sinking fund. Siapa boleh ambil tindakan ini kerana AJK MC dikuasai oleh pemaju? Maksudnya AJK dan MC itu dikuasai oleh pemaju itu maksudnya adakah majoriti di pemaju? Tahu saya pemaju cuma ada satu seat saja, walaupun dia ada banyak unit, satu saja. Jadi kalau kes macam ni, kontra payment ni tengoklah, maksudnya adakah dia akan serahkan petak dia tu kepada Perbadanan Pengurusan di bawah atas nama Perbadanan Pengurusan. Kalau pihak MC bersetuju, saya rasa tak ada masalah. Maksudnya bukan dia serahkan, maksudnya serah hak milik lah, nama petak tadi ke atas nama Perbadanan Pengurusan. So kalau MC setuju untuk terima itu sebagai kontra, tak ada masalah. The answer has answered your question, Mr. Calvin. I think soalan ini telah dijawab oleh Encik Izzah sebelum ini, right? This one. Jadi saya rasa mungkin itu adalah soalan yang terakhir kita pada hari ini. Jadi maka dengan berakhirnya sesi soal jawab kita pada hari ini, maka berakhir episod ke-19 kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Encik Rizal atas perkongsian dan pandangan yang diberikan terhadap topik kita pada hari ini, iaitu isu terhadap yuran maintenance fee dan sinking fund bagi penduduk strata. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudi menonton episod 19 kita pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa pada episod yang seterusnya, iaitu pada minggu depan pada hari Khamis pada masa dan waktu yang sama. Dengan ini saya akhiri sesi kita pada hari ini dengan ucapan terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih Encik Rizal. Terima kasih. Assalamualaikum.